Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Facebook sekalian? Alhamdulillah, pada maghrib ini tinggal lagi beberapa minit lagi kita akan masuk ke waktu Isyak. Kita dengar sedikit sembang santai. Kali ini sembang santai Quranian pula lah. Semalam kita dah dengar sembang santai mengenai personality pelajar. Jadi pada malam ini saya alhamdulillah ditemani dengan seorang sahabat dari satu NGO yang sama, iaitu Ikatan Muslimin Malaysia ISMA, aktivis ISMA di Kajang. Dan beliau juga merupakan salah seorang bekerja di salah sebuah institusi kewangan ataupun perbankan di Malaysia. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sembang santai mengenai memaknai pengorbanan semasa pandemik COVID-19 ni. Okay? Jadi seperti yang kita sedia maklum, sebenarnya pandemik COVID-19 ini telah berlarutan lah, dan pada hari ini menunjukkan kes 10,000 dan kita masih lagi menyaksikan dan pada hari ini telah mencatatkan korban yang tertinggi Ustaz dalam 158 tak silap saya. Jadi kita pun nak menyambut hari raya korban yang dicanang-canangkanlah oleh umat Islam di Malaysia. Kalau ikut Arab, Idul Adha Ustaz okay. Kalau ikut Arab, Idul Adha tetapi kalau kat Malaysia ni orang selalu kata raya korban ataupun raya haji sebab dalam raya Idul Adha ni juga kita punya umat Islam kita juga akan menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Tapi pada tahun ini umat Islam di seluruh dunia kebanyakannya tidak berpeluang kerana kita masih lagi berperang dengan pandemik ini. Jadi saya memilih satu tajuk ini kerana apa? Sebenarnya ada signifikan pada pandangan saya lah Ustaz ada signifikannya dengan pandemik sekarang ini, dengan apa yang kita sedang raikan dan sebenarnya maghrib ni kita dah masuk hari Arafah, betul Ustaz? Hari Arafah 9 Zulhijjah. Jadi esok-esok marilah kita beramai-ramai berpuasa. Okey. Jadi insya-Allah Ustaz dah ready untuk soalan? Okey dah. Okey Ustaz. InsyaAllah. Baik, saya ni baru kenal Ustaz Izzat ni rasanya bulan 3 Ustaz mungkin dah kenal saya, kenal kat Facebook mungkin dah lama tapi saya kenal dengan Ustaz Izzat ni pertama kali jumpa pada bulan 3 tapi rasa macam dah lama macam dah rapat pula Jadi alhamdulillah dan Ustaz Wan Ahmad Izzat ni juga merupakan graduan dari Azhar lah, Mesir, dan mudah-mudahan kita mendapat input yang sangat baik pada malam ini, insya-Allah. Baiklah. InsyaAllah. Jadi sebenarnya sebelum kita pergi lebih jauh Ustaz kita nak tahulah sebenarnya tak molek lah kalau tiba-tiba kita terjah ke isi kan. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan sebenarnya makna korban kita. Makna korban yang perlu difahami oleh umat Islam dan sebenarnya perlu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan harian sempena kita punya Idul Adha. Silakan Ustaz. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Pertama sekali terima kasih kepada Abang Azim kita, DJ termasyhur DJ dalam program bersiri ni lah kan. Ada perkongsian sembang santai kan. Sangat bermanfaatlah untuk anak-anak muda ataupun penonton ataupun orang yang scroll Facebook tu sambil-sambil tu dia boleh dengar lah perkongsian ataupun aktiviti yang program yang dianjurkan oleh Abang Azim kita. Jadi bercakap tentang korban ni sebenarnya dia adalah setiap tahun kita akan merayakan, kita sebut merayakan lah, tapi sebenarnya dalam tentatif tahunan tu dia adalah sebenarnya hari kebesaran umat Islam, iaitu hari syiar lah di mana korban ni dia datang daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lah. Jadi secara umumnya bila kita sebut tentang korban ni, kita umat Islam ni dalam setahun tu kita akan ada 2 hari raya lah, kebiasaannya lah. Sebab
kalau nak kata hari Jumaat tu memang hari raya. Jadi kalau dah setiap hari Jumaat kita nak sebut hari raya, macam ada orang tak rasa pun hari raya. Jadi kita sebutlah 2 kali setahun, hari raya Aidilfitri dan Aidiladha. Jadi Aidiladha ni kalaulah waktu raya Aidilfitri kita rasa macam setelah kita berpuasa kan, kita berkorban, kita tahan puasa, panas, tak makan dan sebagainya, akhirnya sampai 1 hari setelah 30 hari kan, berpuasa setelah penuh Ramadan tu kita puasa, akhirnya kita merayakan Aidilfitri. Maksudnya kita kembali kepada fitrah setelah kita menghapus dosa ataupun telah melalui Ramadan untuk beribadah dengan bersungguh-sungguh. Jadi kita merayakan Aidilfitri. Jadi macam mana pula dengan Aidiladha? Sebab dia bukanlah kita berpuasa sebelum itu. Bukanlah sebulan kita puasa bersusah payah dan sebagainya. Tetapi hakikatnya kita kena fahami kat sini bahawa hari korban ni dia dalam bahasa Arab kan, dia berasal daripada perkataan qaf, roh dengan ba. Qoroba. Jadi qoroba ni maksud mendekatkan dirilah. Kan, qurb kan ataupun qoroba. Jadi kalau dalam biasa kita sebut ni korban kan, dia tambah alif nun kat belakang tu kan. Jadi korban tu tambahan alif nun tu sebenarnya dia adalah berlebihan ataupun tersangat-sangat. Contohnya macam ghafara ni mengampunkan kan. Jadi bila tambah alif nun kat belakang tu jadi ghufran. Sangat mengampunkan kan. Macam Allah ni sangat mengampunkan kan, ghufran. Jadi bila kita sebut korban ni kita tersangat untuk berkorban. Dia bukan korban yang biasa-biasa lah. Sebab tu kalau sebab tu kalau nak reflect kepada apa makna di sebalik korban dia sangat besar. Sebab dia adalah peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan. Dan sebenarnya itulah korban yang kita kena fahami lah. Sebab korban tu maksud mendekatkan diri. Dia bukan semata-mata kita rasa macam raya ni kita nak bergembira kan, kita nak ajak kawan-kawan. Itulah salah satulah untuk mengangkat syiar atau mengangkat menunjukkan kegembiraan Muslim pada hari raya. Tapi yang lebih utama adalah korban itu sendiri, iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Sebab tu bila kita korban, daging tu tak sampai lagi kat manusia kan, ataupun dekat orang yang memerlukan, ataupun dekat orang yang kita sampaikan untuk korban tu kan, daging korban. Tapi pahala tu, niat tu dah sampai ke Allah. Jadi itu yang kita nak makna di sebalik korban tu lah. Allah Alam. Sebab saya rasa saya first time yang pertama kali tak tahulah mungkin para netizen yang ada tu apa orang kata yang tersangat tu, saya rasa first time saya dengar lah Ustaz. Maksudnya Allah Ta'ala ni pada raya korban ni dia sangat mengampuni lah Ustaz. Dia maksudnya tersangat kita ni kena tersangat berkorban. Korban maksud dia. Tersangat korban. Kalau seperti mana kisah kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ghufra tu macam mana tadi Ustaz? Dia ghafara. Asal dia ghafara, tapi tambah alif nun belakang tu jadi ghufran. Maksudnya yang tersangat mengampuni. Itu adalah sifat Allah lah. Allah yang tersangat mengampuni. So bila dalam bahasa Arab dia jadi, kita melayukan jadi korban. So dia tambahlah alif nun kat belakang tu. Korban. So dia jadi tersangat untuk berkorban, untuk apa, mendekatkan diri kepada Allah itu dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya kita nak cakap dengan orang-orang Melayu kita ni, dia punya memaknai ataupun menjiwai raya korban ni pun dahsyat lah kita boleh katakan. Kan, satu perkara yang dahsyat sebenarnya. Jadi janganlah kita rasa malu sebagai orang Melayu. Kita rasa macam alah orang Melayu ni cekik. Tapi sebenarnya orang Melayu ni kita boleh katakan bahawa dia punya penghayatan kepada agama ni pun sebenarnya tinggi Ustaz. Baik Ustaz. Betul. Sebelum saya pergi kepada soalan yang seterusnya, sekiranya saya open kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, bapa-bapa yang ada pada malam ni, sekiranya ada soalan yang ingin diberikan, boleh komen di saya punya di Facebook, kita punya video di bawah, di komen di bawah. Dan juga saya unjurkan supaya tuan-tuan dan puan-puan untuk terus kongsi supaya kita boleh sebar-sebarkan manfaat ini kepada orang lain. Baiklah Ustaz, saya rasa kita pergi jauh mungkin sikit.
Nikot, mungkin ada soalan tu ditujukan Ah, kepada Abang Azim yang boleh jawab. boleh jadi, Kita boleh siap-siap. jadi, insyaAllah. Okey. Okey Ustaz, kita pergi jauh sikit. Ni mungkin tak ada kaitan dengan soalan. Tetapi kita tengok sekarang ni peristiwa yang berlaku di Palestin Ustaz. Apakah kalau kita tengok sejak hari raya Aidilfitri sebenarnya umat Islam di Palestin ni dia dah berkorban dan berjihad lama kan. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit apa yang kita boleh jiwai umat Islam di Palestin ni dari segi pengorbanan mereka Ustaz. Okay, insyaAllah pengorbanan ni, kalau nak cerita kisah orang Palestin, kalaulah kita macam kita di Malaysia ni, suasana kita, suasana puasa ni waktu Ramadan sahajalah. Ataupun mungkin ada orang yang rajin berpuasa pada hari-hari sunat dalam setiap minggu ataupun setiap bulan, ataupun hari Arafah esok. Tapi hakikatnya pada orang Palestin ni sendiri, mereka dah biasa puasa. Tak ada makanan, mereka puasa. Itu juga adalah anjuran ataupun itulah sunnah Nabi Muhammad SAW ketika mana Rasulullah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah kat rumah ni ada makanan ke? Kalau tak ada, Rasulullah puasa. Maka itu adalah sangat dekat hubungan macam mana kehidupan orang Palestin tu dengan kehidupan Rasulullah sendiri. Tapi macam mana kita nak menghayati perasaan itu, menjiwai lah. Dari sudut pengorbanan, sebenarnya orang Palestin ni dia dah berkorban lama dah. Dia dah berkorban sejak dahulu lagi, sejak isu Palestin ni belum sampai lagi kat telinga kita. Boleh faham? Mungkin sejak kita belum lahir lagi. Kisah-kisah dia orang ni memang dia orang dah berkorban dari sudut tenaga, dari sudut nyawa, dari sudut ahli keluarga. Ada yang ketua keluarga yang untuk mencari nafkah ni ditangkap, hilang begitu saja, ditangkap tengah malam ketika bersama keluarga, ditembak depan mata anak-anak dan isteri dan sebagainya. Itu sangat menyayat hati dan itulah pengorbanan yang sangat besar yang kita sepatutnya muhasabah kembali. Apa ujian yang kita hadapi ni adakah cukup besar jika dibandingkan dengan saudara kita di Palestin. Mereka ini pengorbanan ni adalah suatu yang hari-hari. Kan kita mungkin ni kalau korban nak cerita korban lah kan. Mungkin kita fikir korban ni waktu hari raya korban je kot. Ataupun waktu orang minta sedekah tabung, waktu tu lah fikir nak sedekah ke tak, nak sedekah ke tak. Ataupun waktu korban waktu lain lah. Contohnya korban waktu tidur ke, kita ada pilihan. Bila ada pilihan ni dia akan jadi kita akan pilih yang kurang penat lah ataupun yang akhirnya kita akan pilih benda yang tak berkorban pun dalam hidup kita. Tapi kalau orang Palestin ni sendiri, jiwa dia tak ada pilihan. Korban ni kena korban lah, dia nak korban nyawa. Tak ada, Allah nak ambil ketua keluarga, Allah ambil je. Allah nak anak dia syahid depan mata dia, Allah ambil je. Itu adalah pengorbanan di sisi mereka yang mereka fahami adalah setiap hari. Kalau kita tengok yang kisah yang terkini kan kat Palestin, yes, kat perkampungan apa tu namanya? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pun nanti tiba terlupa. Perkampungan tu dia dijajah, asalnya adalah tanah dia, tanah orang Palestin itu sendiri. Rumah dia, tempat dia, cuba kan kita duduk di kampung kan, kita duduk di kampung rumah mak ayah kita. Tiba-tiba ada orang duduk kat jiran kita nak ambil tanah. Dia kata, ni rumah aku dah cuba tanya mahkamah dah putuskan ni rumah aku. Apa kau nak buat? Kau tak boleh buat apa? Kita bayangkan kita ada kat situ perasaan. So boleh tak kita nak lawan ke ataupun macam mana perasaan kita? Itulah perasaan orang Palestin di kawasan itu. Maksudnya dia dah duduk lama di situ, tiba-tiba tanah dia tu dindafikan. Orang Yahudi datang ke rumah, dia duduk buat rumah baru sebelah, kata kau kena keluar, ini tanah aku. Cuba kau tanya mahkamah yang suruh aku duduk sini. Itulah satu kekejaman dan itulah pengorbanan yang sangat besar di mana mereka mengorbankan hidup mereka. Sebelum Yahudi datang ke situ, anak mereka mungkin dah ada yang syahid. Suami dia mungkin dah kena tangkap. Harta dia semua dah kena ambil. Apa yang dia ada? Ada tanah je. Tanah ni memang sangat, kita kalau boleh lah, kalau siapa yang ada orang Melayu kita kan, ataupun orang Muslim di Malaysia ni, kalau ada tanah ni cuba pertahankan lah kan.
kecuali kalau kita nak bagi kepada orang Muslim juga kan, tak ada masalah. Tapi cuma kalau ada tanah tu, janganlah kita memikirkan habuan keduniaan, yes. duit tu betul. Allah boleh bagi. Duit ni bukan mencukupi, duit ni bukan kita nak kaya raya sangat, faham tak? Duit ni cukup mencukupi untuk bagi nafkah, untuk bagi anak-anak, ada lebihan sikit untuk kita cari keselesaan sikit, cukup dah sebenarnya. Sebab itu Allah pun tak bagi untuk kita kaya terus kan. Padahal Allah boleh saja bagi. Jadi betul. itulah gambaran pengorbanan yang kita nampak dekat orang Palestin ni. Ada satu kisah macam mana apa nama, kisah kalau pernah dengar Syahid Abdul Aziz Ar-Rantisi. Abdul Aziz Ar-Rantisi dia adalah pemimpin Hamas setelah kesyahidan Syahid Syekh Ahmad Yassin. Jadi dia ni kisah dia macam mana dia dekat rumah dengan zaujah dia. Syahid Abdul Aziz Ar-Rantisi ni dia ada satu TV tau. Satu TV ni memang dia sukalah tengok ni, maksudnya dia nak update update berita terkini tu semua daripada TV lah. Kalau kita sekarang memang ada phone semua, ada internet. Dia orang zaman dulu tak ada. Lagi dekat Gaza ni ataupun kat Palestin ni, dia punya elektrik memang dia ada limit dia. Kadang malam tu dah tutup, tak boleh buat apa lah. Jadi apa yang ada tu apa yang ada lah. Jadi contoh kalau TV tu waktu dia on tu memang sangat berguna lah. Jadi Syahid Abdul Aziz Ar-Rantisi ni dia ada TV ni, dia sayang sangat TV ni kan untuk dia update dan sebagainya. Satu hari zaujah dia ni, isteri dia ni terjatuh kan. Dia kan tengah kemas-kemas kan, kemas TV. Kemas-kemas kawasan tu lah. Akhirnya TV tu jatuh, pecah. Allah. Cuba bayang macam mana dia nak cerita dekat suami ni, barang kesayangan, ya Allah, nak sebut macam mana nak cakap. Kalau kita zaman sekarang kan, kalau lah nak order Shopee tu sampai waktu ni sejam lepas tu okey lah juga kan. Ini dah Shopee pun berapa hari lagi nak sampai. Iyalah, tapi maksud kita faham perasaan tu, tak boleh ganti ni. Benda yang walaupun gantilah dengan TV yang lagi canggih ke apa, memang tak boleh gantilah benda yang jadi kenangan hidup dia kan. Benda kesayangan, update jatuh, pecah, rosak. Akhirnya bila Syahid Abdul Aziz Ar-Rantisi balik kan, dia jumpa isteri dia kata dengan sangat berat hatilah, dia kata TV dah rosak kan. Kata apa jawapan Syahid Abdul Aziz Ar-Rantisi? Dia kata tak apa, lebih kuranglah mafhum ataupun kefahaman yang kita boleh ambil daripada ayat tu, bukan dialog yang sebenar lah. Maksudnya dia kata kat situ TV boleh ganti, tapi cinta saya kepada awak, kepada sayang tak terganti. Maksudnya itu adalah perasaan, pengorbanan kan, kejiwaan yang kita kena contohi. Maksudnya dia pengorbanan benda yang disayang pun, dunia ni tak selamanya. Dia faham benda tu akan hilang. Tapi janganlah sampai benda yang hilang tu akan menyakitkan hati isteri, menyakitkan hati orang lain dan sebagainya. Jadi itulah pengorbanan yang harian. Dan akhirnya benda tu memang, sebab itu kita tak pelik macam mana Syahid ataupun pejuang-pejuang Hamas ni pergi berperang. Ibu ayah sanggup lepaskan anak dia, sanggup pergilah Syahid. Suami isteri sanggup biarkan suami pergi syahid, tak apa. Ada saya boleh jaga anak kan. Macam mana dia boleh jaga, dia boleh lepaskan suami dia tu? Sebab dah korban. Dia dah ada rasa korban, aku korban ni kerana Allah. Bukan nak dapat. Dia korban tak ada apa pun, dia tak dapat pun. Bukan ada orang yang janjikan rumah yang besar ke, harta, boleh support hidup takaful. Contohlah kalau cerita sekarang takaful 10 tahun ke apa ke kan. Maksudnya bukanlah jaminan duniawi tu, tapi dia yakin Allah akan balas lagi baik. Balas lebih tinggi lagi. Korban, daripada pengorbanan jiwa tu Allah akan balas. Daripada macam kisah Nabi Ibrahim lah dan Nabi Ismail lah. Okey Ustaz dah sebut kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mungkin ialah seterusnya apa yang ibrah, sebenarnya tak perlu banyak. Saya rasa mungkin Ustaz boleh fokus satu ibrah yang besar daripada kisah Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang sangat terkenal. Apabila tibanya hari korban, memang confirm lah cerita ni dekat radio ke, dekat TV ke, dekat mana-mana, even kat Facebook, ceramah mana-mana ustaz pun dia akan cerita pasal
kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni. Tapi saya minta satu je Ustaz. Ibrah yang terbesar yang kita perlu ikut, yang kita perlu contohi dan masukkan dalam kita punya kehidupan harian kita. Silakan Ustaz. Okay, sebelum tu saya cerita dulu lah macam mana flow Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Ya, secara silakan ringkas lah, supaya kita dapat tahu apa hikmah yang besar di sebelah itu. Jadi sebenarnya kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni dia adalah dia kisah yang panjang. Dia bukan kisah korban sembelih itu, dia tak akan terjadi waktu tu. Macam mana kesungguhan ataupun pemahaman Nabi Ismail ataupun kesanggupan Nabi Ismail, sembelihlah aku. Dia bukan datang ketika itu saja, bukan ketika datang kemahuan ataupun kesukarelaan tu tiba-tiba datang macam tu, tapi dia datang daripada kisah awal itu lagi ketika mana Siti Hajar dan Nabi Ibrahim ketika tu arahan Allah untuk tinggalkan Nabi Ismail ni di satu tempat padang yang tandus ataupun kawasan yang tandus lah, yang tak ada air dan sebagainya. Jadi sampai di satu tempat tu, Siti Hajar, Nabi Ibrahim kata, aku tinggalkan kau dan Ismail di sini. Dan apa respon Siti Hajar? Dan Siti Hajar bertanyakan kepada Nabi Ibrahim, dia kata, adakah ini arahan daripada Allah? Jadi Nabi Ibrahim kata, benar, ya. Jika itu, maksudnya Siti Hajar rela lah. Dia sanggup untuk menerima arahan itu, dan Nabi Ibrahim berlalu pergi. Jadi setelah lama itulah berlaku macam mana Siti Hajar berpusing 7 kali di Safa dan Marwah tu. Akhirnya dia menjadi salah satu amalan, salah satu tanasuk haji lah, ataupun salah satu amalan haji amalan ketika membuat haji lah, untuk pusing Safa dan Marwah tu. Dan kemudian Nabi Ismail bersungguh-sungguh berdiri ataupun memijak di tanah itu ataupun pasir itu, akhirnya keluar air Zam-Zam. Dan dari situ lahirlah kehidupan yang baru. Mekah hidup di situ, datangnya air Zam-Zam di situ. Itulah kisah permulaan. Kemudian sudah berlalu masa yang lama, kemudian tiba-tiba Nabi Ibrahim datang kembali jumpa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan anak dia dan Siti Hajar. Dan kemudian satu malam itu Nabi Ibrahim bermimpi bahawa dia perlu untuk dia kena menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Jadi kalau kita nak faham Nabi ini, dia punya bila dia mimpi tu, sebenarnya mimpi tu adalah benar lah. Dia tak ada gangguan syaitan lah. Jadi bila mimpi tu, itu adalah salah satu wahyu lah daripada Allah, arahan Allah. Itu di sisi Nabi lah, kalau kita tak lah. Jadi bila dapat arahan tu, kemudian Nabi Ibrahim bertanyakan kepada Nabi Ismail, sejujurnya aku telah mendapat arahan daripada Allah untuk menyembelihmu. Jadi apa pendapat kamu? Macam mana komunikasi Nabi Ibrahim dengan anak dia? Dia tanya pendapat dia. Apa pendapat kamu? Nabi Ismail, dia kata, kalau itu arahan Allah, kau teruskan je. Macam mana orang yang dah lama tak jumpa anak dia ni, tiba-tiba dia nak kena sembelih, nak kena bunuh. Nak kena bunuh, padahal dah lama tak pernah jumpa, sejak dia kecil, tiba-tiba kena bunuh. Akhirnya, bila mana Nabi Ibrahim nak menyembelih tu, bertukarlah kepada binatang kibas, ataupun kambing bibir lah, bertukar. Jadi di situlah lahirnya amalan berkorban pada hari Aidiladha. Jadi apakah hikmah di sebalik tu? Dan sebenarnya saya nampak di sini korban ini dia adalah koroba. Memang betul-betul kofroba. Memang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, bukan berkorban amalan tu. Jadi kita kena ingat, dalam hidup di kita ni, Allah suruh kita solat, Allah nak kita koroba, Allah nak kita korban. Allah bukan nak kita solat tu sendiri. Yang sebenarnya memanglah solat itu adalah syariat, kita kena buat, tapi yang penting adalah untuk mencapai apa makna ataupun maksud di sebalik amalan yang kita buat.
Jadi korban itu, korban yang saya sebut macam mana peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni, dia adalah silsilah ataupun susulan ataupun dia adalah kefahaman yang panjang kan. Sebelum tu lagi, maksudnya Nabi Ismail dia dah faham hubungan dia dengan Allah, dia dah dekat diri dengan Allah dah dulu sebelum dia dapat arahan daripada Nabi Ibrahim. Sebab tu dia boleh terima arahan Nabi Ibrahim untuk menyembelih dirinya. Sebab apa? Sebab dia dah qurba dengan Allah dahulu. Macam tu juga kita dengan diri kita. Kita ni nak terima arahan daripada Allah ataupun kita bila kita baca Quran. Kita rasa tak apa yang kita baca Quran, kita rasa tak apa Allah suruh, ataupun ada waktu-waktu yang dalam kehidupan ni kita macam perlu untuk berkorban ataupun perlu untuk menyumbang sesuatu. Kadang kita rasa berat kan? Sebab apa? Setuju. Sebab apa? Sebab Abang Azim rasa, contohlah kalau kehidupan manusia lah, kalau bukan kehidupan Abang Azim ke kan. Okay. Kadang bila kita dituntut untuk buat sesuatu kan, contoh suatu kebaikan ke kan, tiba-tiba nak kena pergi solat ke, nak pergi buat benda baik lah. Macam mana? Kenapa benda tu kadang rasa susah? Sebab kadang-kadang lah. ini saya punya jawapan lah, pandangan saya. Mungkin kadang-kadang kita rasa macam satu, selesa. Kemudian yang keduanya, dia tak memaknai ataupun menjiwai amalan itu betul-betul. Contoh macam Ustaz kata tadi, solat. Sebenarnya solat cukup, solat dekat rumah pun boleh lah kan Ustaz kan. Nak sekarang ni dalam keadaan PKP ni, solat je kat rumah kan. Apa kenapa pula kita nak pergi masjid atau surau kan? Sebab dah solat, kita dah tunaikan kewajipan macam tu lah. Tetapi yang saya faham daripada maksud Ustaz Izzat ni tadi, dengan maksud qurba yang diberikan sebenarnya tadi, sebenarnya bila kita nak solat tu, kita macam mengejar ataupun apa orang kata, kita nak rasa Allah ni dekat dengan kita. Tapi benda tu lah Ustaz, kita susah nak capai Ustaz. Itu betul, saya lah Ustaz. Itu saya Ustaz. Betul. Sangat setuju dengan Abang Aziz kita. Betul lah, macam mana qurba tu sebenarnya amalan itu nombor 2 sebenarnya. Faham dia punya ritual tu ataupun amalan tu dia datang kemudian. Macam mana Nabi Ismail boleh terima arahan untuk disembelih dirinya? Sebenarnya dia dah qurba dulu, dia dah korban dulu diri dia dengan Allah. Dia dah dekatkan diri dia dulu dengan Allah, kemudian baru dia fahami arahan tu datang daripada Allah. Dia tak ada masalah pun. Sebab tu dia boleh terima. Jadi macam untuk kita reflect dalam kehidupan kita kali ni kan. Untuk kehidupan kita di bumi ni, di tanah air ni, kadang-kadang kita dapat arahan ataupun benda baik lah, kita nak buat benda baik. Kadang kita rasa susah nak buat kan. Sebab apa? Antaranya yang saya nampak, sebab kita tak rasa qurba tu dulu. Kita tak rasa diri kita ni perlu dekat untuk Allah. Kenapa aku contoh kita nak baca Quran kan, rasa macam malas, ataupun macam diri saya sendirilah, kadang-kadang rasa nak malas nak baca Quran ke, rasa malas nak buat benda baik. Cuba fikir, kadang rasa malas tu sebenarnya diri kita ni tak dekat dengan Allah pun. Cuba kalau kita rasa diri kita ni perlu dekat dengan Allah, aku akan buat benda tu. Faham tak? Betul. Kalau aku rasa aku perlu untuk korban, untuk aku perlu untuk qurba, aku kena buat benda tu. Faham tak? Kemudian barulah datang benda tu. Macam Nabi Ismail lah. Dia dah rasa qurba dia dengan Allah. So kalau bila arahan Allah datang, aku kena buat benda tu. Dia tak ada fikir dah nombor 2. Dia tak ada cakap kat Nabi Ibrahim, bagi fikir kejap boleh. Bagi sehari esok lah bagi jawapan. Tak ada. Maksudnya boleh tak kita kaitkan dengan businessman ataupun peniaga Ustaz? Sebab peniaga ni dia bukannya makan gaji kan Ustaz. Jadi kadang-kadang kita akan tengok para peniaga ni dia lebih memaknai ataupun mendekati Allah ni, sebab dengan mendekati, sebab dia tahu rezekinya memang daripada Allah. Kalau aku tak buat ni, cara ni, aku tak buat marketing ni, aku tak buat branding ni, aku tak buat ni, aku tak dapatlah duit. Boleh ke Ustaz kita cakap peniaga macam tu lah? Betul. Saya sangat setujulah dengan Abang Azim kita kan. Memang tawakal tu dia lebih lagi lah. Boleh katalah. Tawakal dia rasa dekat lagi lah. Sebab bila dia rasa hutang makin kejar dia,
duit yang dia nak kena bayar dan sebagainya, nak bagi nafkah. Memang dia tak ada kekuatan lain pun. Memang dia akan dekat kepada Allah juga. Dan cuma saya terfikirlah bila sebut pasal bisnes ni kan, kadang ada orang kata lah, saja nak tercampur sikit kan topik. Bila sebut pasal bisnes kadang orang kata, oh inilah sunnah Nabi kan, Nabi pun berbisnes. Betul lah Nabi bisnes, tapi Nabi pun makan gaji juga. Nabi pun makan gaji, Nabi makan gaji dengan siapa? Dengan Allah. Makan gaji dengan Allah tu satu lah. Dengan Siti Khadijah lah. Ya, Siti Khadijah. Siti Khadijah lah. Jadi bila kita macam orang sekarang lah kan, orang kerja makan gaji, dia juga ikut sunnah kan. Macam mana Nabi pun makan gaji juga dengan Siti Khadijah. Jadi apa yang dituntut di situ? Dia kena amanah kan. Jadi tak ada isu lah nak kata orang yang makan gaji tak ikut sunnah Nabi. Tak, dia sebenarnya semua ikut sunnah Nabi. Orang makan gaji ke, orang buat bisnes ke, semua tu adalah sunnah Nabi dalam kehidupan dia. Itu sajalah seling-selingan. Ustaz. Saya rasa pada malam ni sebenarnya kita pada pandangan saya lah, orang yang dengar pada malam ni ataupun yang akan dengar pada akan datang dekat YouTube pula, orang yang makan gaji khususnya dia akan rasa lega Ustaz. Sebab sebenarnya aku ni pun aku sunnah Nabi juga aku buat ni. Sebab saya rasa kan dalam banyak-banyak ceramah lah yang saya dengar, memang betul Ustaz kata tadi, memang dia orang akan highlight bahawa berniaga tu sunnah Nabi, Tapi yang saya first time dengar malam ni, Ustaz kata sebenarnya kerja pun sunnah Nabi. Betul. Contohnya macam orang kata bisnes sunnah Nabi kan. Okey, betul. Tapi ajaran Rasulullah juga adalah mengambil risiko dengan kita tahu risiko itu. Contohnya kita nak lompat, contoh Nabi Muhammad, kalau lah orang tu dia rasa dia nak ambil risiko untuk berhenti kerja makan gaji kan, contohnya lah. Dia tak boleh ambil macam tu je terus. Aku terus lompat, nak buat bisnes. Akhirnya banyak benda akan tergadai ataupun dia susah nak bagi nafkah dan sebagainya. Dia mengambil risiko yang tak sepatutnya. Padahal Nabi Muhammad SAW antara sunnah dia adalah dia mengambil risiko yang sepatutnya. Dia tak adalah mula-mula terus nak buat benda yang mengambil risiko yang besar. Contohnya ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Mekah ketika itu diazab, contohnya ketika Ammar Yasir kan, Sumayyah diazab, disula dan sebagainya. Jawapan Nabi Muhammad SAW? Sabarlah wahai keluarga Yasir. Maksudnya Rasulullah nak faham risiko dia. Kalau nak dilawan ketika itu, habis orang Muslim ketika itu. Habis ketika itu Muslim habis. Kalau dilawan terus, memang Quraisy habis-habisan, memang dia akan habiskan ketika itu. Sebab tak ramai orang Islam waktu di Mekah kita kan. Jadi itu adalah juga salah satu gambaran risiko lah bila kita nak sebut dalam kehidupan kita ni kan. Jadi contoh kaitan dia pula dengan korban ni kan. Kadang kita sebut berkorban ni kita nak korban secara umum. Kadang kita kena, bila kita sebut aku ni berkorban sebegini, aku ni berkorban sebegini, kita kena letak, bila kita sebut perkataan korban tu qurba, dia mestilah mendekatkan diri kepada Allah. Janganlah kita kadang kita berkorban untuk contohlah kalau kisah orang-orang muda ni kot, orang yang putus cinta ke apa kan, orang bercinta, kalau tak tahulah di zaman-zaman dulu ke apa kan, kalau orang sekarang ni berkorban, aku tak apalah, aku korban jiwa aku, kekasih aku kan, cinta aku nak cari orang lain. Adakah itu berkorban? Dia tak berdekatkan diri kepada Allah pun, dia lagi depressed, betul lagi tak nak solat lah semua kan, serabut hidup. Itu bukan makna korban sebenarnya. Makna korban yang sebenarnya sepatutnya mendekatkan diri kepada Allah. Bila kita bagi duit untuk sedekah, kita dekatkan diri kepada Allah. Sebab kita rasa apa? Aku bagi RM10, aku ada RM20, aku ada bagi RM10, cukuplah untuk aku hidup. Allah cukupkan aku. Dia makin dekat dengan Allah, dia makin tawakal. Faham tak? Itulah makna korban yang sebenar. Dia bukan macam kita ada 10 juta bagi RM1. Ada rasa korban tak? Dia tak dekatkan diri kepada Allah pun. Tapi kalau dia, walaupun contoh dia ada 10 juta, dia bagi RM1, dia rasa inilah niat aku untuk korban. Dengan niat ini aku akan dekatkan diri kepada Allah. Dapat pahala juga. Dia akan korban juga walaupun dengan RM1 yang dia bagi daripada 10 juta dia ada. Jadi makna korban tu kita kena dekatkan dengan perkataan korban dalam kehidupan kita ini. Allah. Mantap Ustaz. Wallah kan. Sebenarnya
pada malam ni kita bertuah dengan Ustaz muda kan. Ustaz Izzat ni kira muda lah betul tak Ustaz? Warga emas. Jangan, belum lagi. Okey Ustaz, saya rasa kita masih belum ada soalan daripada pengkomen. Nampaknya memang kita santai dan singkat ni. Saya nampak yang semalam sesi Abang Azim yang semalam tu nampak ada 50 komen. Takut juga nak jawab soalan-soalan ni. Agaknya malam ni ramai sangat buat tajuk korban. Kita ni amatur Ustaz, tak apa. Okey Ustaz, soalan akhir. Dengan pandemik COVID-19 yang sedang kita hadapi sekarang, apa yang kita boleh maknai ataupun kita jiwai dengan situasi pandemik sekarang? Saya pun faham bahawa isteri Ustaz adalah seorang doktor yang memang frontliner. Saya rasa memang sangat dekat kot dengan Ustaz untuk cuba kongsikan dan cerita yang sepatutnya kita boleh maknai. Sebab sebenarnya kita banyak korban bila pandemik ni. Raya Aidiladha ni sepatutnya kebiasaan kita akan balik kampung, betul tak Ustaz? Pergi ziarah. Betul. Lepas tu kita akan berkumpul dengan kampung, buat korban kan, ramai-ramai. Kita dah korban. Abang Azim kampung kat mana? Saya kampung kat Seremban Ustaz. Rumah saya dekat Melaka lah. Jadi memang kami akan beraya di Kajang. InsyaAllah. Jadi mungkin Ustaz boleh akhir ni, mungkin Ustaz boleh ceritakan makna yang sepatutnya kita boleh. Sebenarnya memang sangat dekat lah pandemik ni dengan kes yang makin tinggi, korban hari ni yang paling tinggi, yang kita boleh sebenarnya jiwai dan maknai dan kita insafi. Sebab sebelum tu Ustaz, semalam dan kemarin heboh di Twitter bahawa ramai orang-orang telah salah gunakan surat-surat kebenaran kan untuk balik kampung ni. Jadi ada ada Ustaz. Jadi orang-orang kat Twitter Jaya ni dia marah lah. Saya pun tengok Twitter. Jadi memang dia orang marah. Apakah lah dia orang ni salah guna surat kan. Dan ada juga di kalangan kawan-kawan kita kat Facebook ni, dia jujur untuk pergi kerja kan. Dia daripada kawasan negeri lain nak pergi kerja kat negeri lain, dah terpaksa tak boleh sebab polis dah keluarkan satu arahan bahawa penggunaan surat MITI dah tak boleh guna untuk dari kuasa serta-merta sampai disebabkan situasi yang dah berlaku ni lah, orang dah salah guna surat ni. Jadi ya ke? Memang dah tak boleh pakai lah surat tu? Ya, tak boleh sampai hari Rabu. Itu situasi yang terkini sebab sebenarnya masih ada lagi kita punya netizen ni yang masih belum maknai pengorbanan yang kena buat ni waktu pandemik ni. Sebab kita nak kena kurangkan kes. Adakah kita semata-mata, maaflah, bukan kita nak backup kerajaan, adakah semata-mata kita nak letakkan semua kesalahan kenaikan kes kepada kerajaan semata-mata? Tetapi netizen tak bertanggungjawab ke? Netizen tak ada rasa tanggungjawab ke untuk bersama-sama memerangi COVID ni? Jadi saya rasa sangat dekat lah Ustaz untuk Ustaz ceritakan sebenarnya apa jiwa atau pengorbanan yang memang kita kena maknai suatu pandemik ni. Silakan Ustaz. Okey, sangat menarik soalan kali ni. Pandemik COVID-19 ni dia adalah benda yang tak pernah berlaku dalam kehidupan kita. Jadi bila benda yang tak pernah berlaku ni, bila dia datang secara tiba-tiba, dia akan melahirkan banyak PL lah. Orang sebut PL lah. PL. Bahasa Arab ni yang pelik-pelik lah. Contohnya, saya dah nampak juga kat Twitter kan, ataupun kat Instagram tu ada orang yang sebelum ni tak pernah pun nak maki-maki. Tiba-tiba makin rancak maki-maki pula ni kan. Jadi adakah itu makna korban ataupun adakah itu yang benda yang baik? Jadi taklah. Jadi saya nampak sebenarnya bila kaitkan korban dengan COVID-19 ni, COVID-19 ni, dia adalah macam mana kita ni kena korban benda yang aspek lagi besar, iaitu korban perasaan, korban keinginan kita, korban keinginan kita supaya dekat dengan Allah. Kadang-kadang orang
contoh orang yang dia korban keinginan dia sepatutnya biasa dia lepak kat luar. Kadang dia lepak main bola dengan kawan-kawan. Kadang ada hikmah juga bila Allah jadikan macam ni. Orang yang selalu dating ke dengan perempuan ke dengan awet ke apa kan. Tiba dia macam ni dah tak boleh buat apa dah. Akhirnya kita tak nampak tau sebenarnya orang-orang kalau Abang Azim lah, kalau Abang Azim kan nampak kan. Mungkin kita tak nampak orang-orang kat Twitter ni kenapa tiba-tiba dia maki dia maki-maki. Kadang kita tak tahu belakang tu apa cerita dia dengan awet dia kan. Setuju. Kadang-kadang dia putus ke apa, dia stres dia lepaskan lah dekat Twitter ke apa kan, dekat TikTok. Jadi kita tak tahulah di sebalik tu. Jadi kita kena nampak sebenarnya waktu COVID-19 atau PKP ni salah satulah benda yang kita kena korban ataupun kita kena dekatkan diri kepada Allah dengan apa, korbankan perasaan kita itu. Kadang perasaan kita ini dia bukan segalanya wahyu, datang dari wahyu. Kadang perasaan kita ni, kehendak kita ni adalah nafsu. Contoh macam saya sebut tadi lah, nak keluar ke ataupun sebelum ni dia biasa buat benda pelik-pelik ke malam-malam ke ataupun dia balik kampung dia buat benda pelik-pelik ke ataupun dia balik kampung dia marah-marah orang lain, dia ambil hak orang lain dan sebagainya kan. Jadi Allah bila jadikan PKP macam ni, dia kena muhasabah balik kan. Kena perasaan tu kena korban. Maksudnya kena rasa aku ni tak apalah kan. Kali ni tak dapat balik kampung, demi untuk Malaysia ni kan, aku sanggup. Tiba-tiba kes lagi naik lepas tu maki balik. Apa benda lah kerajaan ni semua. Jadi kita kena nampak lah berkorban itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sepatutnya bila contoh kita ada kat rumah kan, biasanya kadang-kadang biasalah bapak-bapak ni ada kat rumah kena jaga anak kan. So nak kena layan 24 jam kan. Macam saya ni anak nak tengok TV, tengok YouTube. Lepas tu nak tukar YouTube pun nak nangis. YouTube tu dah lah dia nak yang 5 minit, kadang dia nak yang 3 minit. Lepas tu nak kena tengok balik, nak tengok. Jadi penat benda tu, rasa nak marah kan, tapi kalau marah pun tak selesai masalah. Jadi korban je lah kan, tahan je lah. Buat air sikit, minum air sejuk ataupun bawa laptop kat depan TV, ataupun makan junk food ke. Tak elok lah, jangan buat benda tu benda tu tak elok untuk kesihatan. Tapi itulah, kita kena perlu ada benda yang kita kena korban ataupun kena kontrol dalam hidup ni supaya kita tak berlebihan. So betul, kadang kita buat benda tu, contoh perasaan yang kita nak tu kadang dia memang menjauhkan diri kepada Allah pun. Kan, benda yang biasa kita buat tu dia bukan wahyu pun, dia adalah nafsu. So sepatutnya bila kita kena korban benda tu, kita tak buat benda tu, dia mendekatkan diri kepada Allah. Kan dia bila kita korban tu dia lagilah kita ni rasa nak maki kan, apalah tak boleh nak keluar ni kan. Memanglah salah satu boleh jadi masalah tu, memang kerajaan pun ada satu aspek salah juga kan, dia tak buat. Ya, ada juga. Saya bukan kata netizen semua salah, tapi kerajaan pun ada salahnya. Tapi sekarang ni sebab dia macam dia letakkan semua salah tu, okey kerajaan lah kau yang uruskan kan sekarang ni, semua salah kau. Macam tu tau. Sebab saya pun netizen juga. Ya. So bila kita sebut netizen tu, saya cuba memahami lah macam mana netizen kan. Saya pun netizen juga. Ya, betul. So saya letak kat kasut orang tu, betul lah. Kadang kita kena fokus kepada apa yang kita boleh buat. Apa yang kita boleh usahakan. Jadi kalau dia maki-maki tu boleh, boleh lah. Maki tak boleh Maki memang berdosa lah sebab menyakitkan hati orang dan sebagainya. Tapi kalau dia boleh buat usaha yang boleh memperbaiki kerajaan dengan lebih cepat ataupun lebih baik, baguslah. Tapi daripada dia buat benda yang tak sesuai pun dengan agama kita kan, dengan norma budaya Melayu atau budaya Islam kita sendiri ni, kita tak biasa pun sebelum ni dengan maki-maki ni. Tiba-tiba waktu PKP ni macam dah biasa lah, maki-maki betul lah apalah kan. Itu pula sokong kan. Kadang-kadang dekat Twitter tu kita pula yang retweet yang sebut Ya, retweet je, ataupun share ke apa kan. Jadi kita fikir balik muhasabah, itu kita jadi saham dosa ke saham pahala tu.
Tapi kalau lah yang kita retweet tu dia bukan maki-maki, dia adalah macam cadangan kepada kerajaan, paksa kerajaan ni, baguslah kan. Supaya orang yang kadang-kadang follower dia tu, kita tahu follower dia tu mungkin menteri juga. Dia Ataupun buat orang yang dekat desakan dengan lah Ustaz. menteri. Desakan. Desakan yang mungkin kerajaan dia tak tahu cara tu kan, tapi kita ada idea dan kita ada follower kan, kita desak lah. Ini idea yang baik kan. Sekarang ni isu LTH lah kan, bank Islam kan. Bank nak diletakkan bawah bank negara Malaysia kan. Walaupun lagi sikit lah daripada tajuk kita malam ni, tapi sebenarnya kita tahu lembaga tabung haji LTH tu adalah hak milik umat Islam. Jadi orang netizen kena bangkit lah, sebab kita risau kalau dia letak bawah bank negara Malaysia, jadi adakah urusan umat Islam tu dia orang bukan Islam boleh masuk campur pula kan. Jadi macam yang itu kita perlu ada mungkin kerajaan dia tak faham, tak memahami kan. Dia ada satu aspek lah yang saya pun nampak juga daripada concern Dr. Aznan Hassan. Dia pernah ulas isu ni, yang isu tabung haji ni kan, diletakkan bawah ketika yang zaman Lim Guan Eng tu lah kan. Menteri Kewangan kita sebelum ni. Jadi ada aspek yang kita kena tengok, lihat daripada makro ni daripada atas, daripada yang lebih meluas lah. Maksudnya kadang bila diletakkan contohnya tabung haji tu di bawah bank negara tu, dia adalah meletakkan audit ataupun supervisor untuk melihat kembali macam mana proses tu berjalan dengan betul-betul. Kadang dia dari sudut aspek tu, dari sudut audit dan sebagainya, tapi bukan dari sudut hala tuju, duit ni nak masuk kat mana, orang Islam ke apa, zakat ni nak kena ubah ke, tabung haji ni boleh labur ke non syariah saham ke kan, non syariah compliance. Dia bukan, kadang bukan benda tu. Dia macam ada satu aspek yang dia letak, kita nak lebih teliti sikit macam mana audit supaya tak ada berlaku ketirisan ke kan, yang boleh berlaku kan. Sebelum ni banyak isu-isu tabung haji yang betul. Orang-orang yang terlibat dalam tu dia isu kan. Ini kita bincang sesi lain. Saja nak jawab kan. Okey Ustaz, saya rasa apa yang penjelasan Ustaz tu telah berkenaan korban ni sebenarnya netizen siapa yang dengar, yang akan dengar akan datang ni, para netizen kena korbankan perasaan. Tangguhkanlah dulu, kita belum menang lagi lah dalam pandemik ni. Sebab saya tengyang-nyang terkenang-kenang 9 Julai siapa yang ingat 9 Julai 2021 kes kita dah tinggi kan, 9,000 lebih waktu tu tak silap saya. Kemudian ada orang keluarkan bandingkan 9 Julai tahun 2020. Kosong. Yang mana kosong. Ya, kosong. Jadi kita sebenarnya pernah capai tahap tu. Maksudnya kita pernah capai zero case tempatan ni. Tapi sekarang ni dah semakin tinggi ni. Jadi kita kenalah mengorbankan kita punya jiwa ni. Saya pun memang korban jiwa. Saya kata dengan mak dengan ayah saya dekat Seremban tu, saya kata insyaAllah nanti kita buat live. Kita terpaksa gantikan dengan live. Mungkin 10 pagi, 10.30 pagi hari Selasa nanti lah. Kita kena ubah cara lah. Terpaksa sebab dan normal baru kita normal lama kita tu kita kena tukar lah. Sebab sekarang kita dah ada cara. Padahal Seremban tu dekat ni kan. Ya, Seremban dekat 40 minit dah boleh sampai dah. Tapi disebabkan kita rasa bertanggungjawabnya, kita kena korbankan perasaan dan macam-macam. Okey Ustaz, sebenarnya Ustaz tinggal 10 minit lagi, tapi ada soalan ni yang daripada Cikgu Syed ni semalam. Dia tanya Ustaz, melakukan penyertaan korban dengan program-program yang ditawarkan oleh NGO tetapi dilakukan di negeri lain atau sumbangan ke negeri lain, okey ke? Atau ada sebarang khilaf atau pandangan? Terima kasih Ustaz. Okey, secara mudah lah kalau nak menjawab soalan ni, penyertaan korban lah kan? Dia sebenarnya ada khilaf lah. Ada khilaf yang menyebut dibolehkan juga untuk negara lain yang lebih memerlukan. Tapi digalakkan lah untuk kita buat korban ni yang lebih dekat lah, kerana itu lebih afdal ataupun lebih utama lah, kerana di negara kita ni ada lagi orang-orang yang lebih memerlukan. Kerana contohnya tapi kita boleh juga untuk cek kembali kadang-kadang dia ada keutamaan juga untuk kat negara luar tu. Contohnya kat Palestin kan, dia memang tak cukup. Bantuan dia memang, kalau lah tak ada bantuan daripada kita sendiri, dah memang terputus habis.
Contoh saya bagilah. Dan benda tu memang real memang real. Memang kalau tak ada bantuan korban, memang diorang pun tak dapat makan lah kambing daging setahun sekali je. Itu pun diorang tak dapat makan. Contoh ni lah kalau bantuan tu tak ada. Jadi memang kadang-kadang ada bahagian yang benda aspek yang kita melihat lebih utama dari sudut itu. Jadi kita bagilah dekat NGO yang bagi korban kat luar kan. Ada juga orang tengok melihat kepada aspek kemampuan. Ada orang yang mampu, duit dia cukup-cukup untuk ni je untuk korban. Tapi kalau nak join yang kat Malaysia ni mungkin agak mahal sikit kan. Jadi dia akan susah sikit, mungkin nafkah dia tu takut tak terbayar benda ni kan, untuk beli sesuatu nak tak cukup. Tak apa, dibolehkan juga untuk dia ada banyak aspek lah yang kena pandang dari sudut itulah. Jadi dibolehkan juga untuk korban di negara luar lah. Jadi tapi untuk yang hartawan kan, contohnya siapa yang kat sini kan yang melihat ni, bolehlah untuk yang hartawan ni lagi kita galakkan buat dua-dua sekali. Dalam negara, luar negara kan. Tapi contohnya macam kat Burma ataupun Kemboja kadang-kadang dia memang bantuan korban ataupun Aidiadah tu dia memang 100% dia bergantung dekat negara luar Contohnya lah. Betul, saya tak tahulah secara real macam mana. So memang dia tertunggu mana bantuan kali ni ada keluarga yang dekat negara-negara miskin yang kita tak nampak. And contohnya ada lagi lah negara yang bukan Islam macam Malaysia ni kan. Contoh macam Kemboja ataupun Filipina and Mindanao. Yang negara ni bukan negara Islam pun. And pemimpin dia tu pemimpin yang bukan Islam. Dan dia tak menyokong agenda Islam. Akhirnya dia tak ada pun macam sistem kita kat Malaysia ni. Zakat ni bagi kat diorang. Ada untuk asnaf, tak ada. Sistem tu tak ada. Jadi macam ni diorang nak survive dalam hidup diorang tu. Jadi kadang memang diorang depend dekat NGO yang ada lah. NGO yang datang dari Malaysia. And Alhamdulillah kita NGO kat Malaysia ni NGO kita kat Malaysia ni proaktif dan dia mampu untuk capaian dana tu kadang daripada corporate kan. Company besar ni bayar zakat dekat NGO. Faham? Zakat ni contoh company besar ni kadang zakat dia juta-juta. Tapi macam mana NGO ataupun badan-badan kebajikan ni dia dapat capai benda tu sangat saya mengagumkan lah kan. Dan akhirnya benda tu dapat diberikan kebaikan tu kepada orang yang memerlukan lah. Betul. Jadi tak ada masalah. Jadi kalau benda ni khilaf lah dari kalangan ulama. Jadi tapi ikutlah, ada orang melihat dari aspek kemampuan dia memang dia tak boleh buat apa. Dia buatlah dekat mana yang dia mampu. Tapi kalau dia ada kemampuan, dia lebih utamalah untuk dia buat kat sini dan dia bagilah daging tu ataupun sedekah daging pada orang yang memerlukan lah. Tapi kadang ada orang kata, baik korban kat sini aku dapat rasa daging sekali kan. Tapi berbanding bagi kat orang lain yang tak pernah rasa daging setahun waktu raya dia dah lagi rasa dia nak rasa daging tu. Mana lagi utama? Kita nak korban perasaan kita ke? Nak korban perasaan kita makan daging lah kali ni, kambing pula tu. Lalang kambing sedap kat ni. Nak korban perasaan ke nak korban orang yang tak boleh makan dah kambing. Dah terlepas raya dia dah tak boleh makan dah. Biasa hari makan roti kosong je ataupun nasi. Kalau tak ada nasi, roti, air kosong, kurma. Itulah kehidupan yang saya 2 tahun lepas 2019 saya berkesempatan menyertai korban di Kemboja Ustaz. Jadi memang sebenarnya korban di Kemboja ni ada satu kampung yang kami pergi ni, dia saya dah lupa dah nama kampung dia, memang satu perjalanan yang lama. Tak silap saya ambil masa daripada Kemboja Phnom Penh ibu negara Kemboja tu, nak pergi masuk ke dalam kampung tu almost 8 jam. Bayangkan daripada Jalan Tar, kemudian pergi ke Jalan Kampung, kemudian Jalan Tanah Merah kami masuk kampung tu. Dan ada yang waktu kami sampai tu, waktu hari korban tu, memang ada penduduk kampung yang jauh-jauh yang lebih kurang 200 km yang jauhnya daripada kampung yang kami duduk tu, 200 km, dia dah bergerak sehari awal untuk datang ambil daging korban. Dan memang diceritakan bahawa setahun sekali je dia akan rasa daging. Hari lain dah tak dapat rasa daging ke. Abang Aziz pergi sekali lah tu. Ya, tu memang saya pergi sekali. Ya, betul, saya pergi sekali. Waktu tu bersama dengan Isman Nilai lah dan juga Ai Guru. Ketika itulah bersama dengan Ustaz Azizie.
Jadi dia satu pendadahan ataupun apa orang kata open eyes betul lah dan dia bukan cerita dongeng cerita betul. Memang orang di sana lebih memerlukan daripada kita. Sebenarnya bukan saya Cikgu Syed ni saya rasa ada je option. Kalau kita mampu di dalam negara, silakan utamakan dalam negara macam Ustaz Izzat kata tadi. Tapi kalau you tak mampu, you boleh korbankan untuk di negara luar dan negara luar boleh dapat rasa daging yang setahun sekali tu, silakan. Kan? Kita kena hidupkan suasana berkorban tu lah. Betul tak Ustaz? Betul. Okay. Saya nak kongsi satu lah. Boleh Pak I? Boleh Ustaz. Ada soalan lain ke? Tak ada. Pengalaman saya waktu saya duduk kat Mesir and waktu peristiwa ni lah. Korban kat Raya Mesir tu. Rakyat Mesir sendiri ramai orang miskin memang duduk bawah rumah, memang duduk kalau nampak tidur atas cupboard. Memang tak ada duit lah. Kadang waktu kita korban apa nama? Aidiadha tu, dia orang dah tunggu-tunggu dah kat tepi. Nak ambil. And kadang dia tak ambil pun daging, dia faham dah. Dia orang ni faham dah. Daging ni memang dah ada bahagian dia. Memang orang dia dah ada bahagian-bahagian. So dia ambil lah benda-benda yang kita tak pakai. Contohnya macam kita nak buang lah perut. And kadang perut ni satu lah. Kalau kita korban, siapa yang pernah pengalaman korban lembu ke kambing ke unta ke, bila nak basuh perut ni sangat busuk dia memang kena sabun betul-betul lah. Memang kena juhud tinggi lah ataupun kena sungguh lah nak gosok semua tu kan. Tapi orang miskin kat Mesir ni dia sanggup ambil tu. Asalkan dia boleh makan, cukup lah. Kan? Kadang dia ambil bulu-bulu, ambil kulit-kulit yang tak orang biarkan kan. Maksudnya itu orang yang kat Mesir yang negara dia boleh kata negara Islam lah kan. Ada sistem yang boleh bagi pada orang Islam, sistem yang membantu orang-orang Islam lah kan. Itu pun boleh ada juga orang-orang yang begitu. Jadi macam tu lah kita nak kaitkan macam ni kat Malaysia lah. Kat Malaysia ramai juga yang kita macam tu. Cuma kat sekeliling kita lah kot kita tak jumpa kan. Kat sekeliling kita kawasan perumahan kita mungkin orang yang cukup makan, yang ada lebihan duit, tapi kita tak cuba untuk cari kat mana, kat kawasan pedalaman ataupun kawasan orang yang duduk di tempat yang sempit, contohnya dia flat ke, ramai orang yang tak cukup makan pun dan mereka sanggup untuk, kadang dia beli susu kat kedai tu dia sanggup hutang berapa bulan pun dia hutang juga sebab memang tak ada nak bayar. Memang itulah kesusahan lah yang kita nampak di Malaysia ni lah. Betul. Jadi kalau lah kita mampu, buatlah kat Malaysia kan. Carilah orang yang sepatutnya untuk terima daging tu kan. Berbanding kita rasa, aku kali ni nak rasa daging kambing, ada lama aku nak rasa kambing kan. Adakah itu korban yang kita nak? Boleh lah nak layan perasaan, boleh lah ambil sikit daging, tapi janganlah rasa itulah kenikmatan kita yang sebenarnya. Padahal kenikmatan sebenarnya adalah pahala yang kita nak kan. Ya. Kedekatan kita kepada Allah tu lah. Betul. Sokong Ustaz. Terima kasih banyak-banyak sesi malam ni. Saya rasa banyak ilmu, pengajaran daripada apa yang Ustaz sampaikan pada malam ni kepada kita semua. Jadi sebelum tu saya dan Ustaz Izzat merupakan aktivis ISMA Kajang kan. Kita nak promote lah kepada rakyat-rakyat jelata orang Kajang ni yang ada ataupun mana-mana orang luar yang masih memerlukan bahagian korban yang ada sekarang ni, bahagian korban. Tuan-tuan dan puan-puan boleh PM kami lah kot, PM saya ataupun PM ada yang komen sekarang ni Abu Syahidah. Juga boleh PM beliau yang menguruskan korban di ISMA Kajang. Pengalaman tu, pengalaman lama. Orang berpengalaman lama, betul, setuju. Sebab dan dia tahu kat mana-mana orang-orang susah ni, dia yang paling tahu lah. Saya selalu ambil dengan dia Ustaz, akikah, daging akikah. Masya-Allah. Memang selalu ambil dengan Abu Syahidah ni, nama lain dia Cik Nur Azlin lah. Okay. Jadi insyaAllah bersama-sama dengan kami dalam ISMA Kajang, kalau siapa yang memerlukan bahagian korban, bahagian kambing lah, sebab lembu dah habis, finish off. So sekarang ni bahagian kambing. Kata Ustaz, waktu ni lah kita nak korban kambing, tapi jangan fikir kita nak daging kambing tu. Tapi kita fikirkan
kita nak bayar korban kambing tu untuk orang lain. Untuk orang lain rasa pula kambing tu kan. Betul. Mana Dia, tahu tapi tak kat salah Malaysia pun lah. sebenarnya. Tak salah lah nak rasa. Tapi janganlah Ya, betul. betul. Aku tunggu bila orang tu lambat bagi, mana daging dengan kambing aku? Jangan nak marah-marah pula. Orang yang uruskan korban pun ada dia punya jadual dia. Betul. Okey Ustaz, terima kasih banyak-banyak sekali lagi pada malam ni. Kita pun dah bersejam. Asalnya kita cadang 40 minit, 45 minit tapi akhirnya pergi ke 1 jam juga. Terima kasih sekali lagi luangkan masa bersama dengan saya Abang Azim Sembang Santai. InsyaAllah kita akan mungkin jemput lagi Ustaz Izzat untuk isu yang lain untuk slot yang lain. Nanti saya akan share lah poster-poster yang berkenaannya untuk kita sama nantikan lah insyaAllah. Sekali lagi terima kasih Ustaz Izzat. Kita akan jumpa lagi pada siaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para netizen yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih banyak-banyak kepada yang bersama dengan saya dan Ustaz Izzat pada malam ini. Sekali lagi terima kasih. Dan saya sekali lagi ingin mempromosikan bahawa kita ada lagi slot daging kambing, korban kambing di Isma Kajang. Kalau tak boleh PM saya, boleh PM terus page Isma Kajang. InsyaAllah akan ada moderator yang jawabnya. Okay. Jadi sekali lagi insyaAllah saya akan maklumkan bahawa insyaAllah pada untuk minggu depan punya slot kita mungkin akan ada 2 sesi bersama dengan panelis. Pertamanya hari Khamis insya-Allah akan bersama dengan tetamu tentang halal. Okey, isu halal insya-Allah siapa yang berkelapangan pada hari Khamis pukul 9 suku malam kita akan ada slot halal lah bersama dengan salah seorang panel halal di Ramli di Ramli Burger tu. Merupakan salah seorang sahabat saya dan insyaAllah ada satu isu iaitu isu PDPR dan kesihatan mental yang saya cuba aturkan bersama dengan 2 panel, salah seorangnya cikgu dan salah seorang lagi adalah seorang doktor lah. Jadi mudah-mudahan slot-slot yang saya sediakan ni saya sajikan niat saya satu, saya nak berkongsi manfaat dan ilmu-ilmu kenalan-kenalan saya yang saya ada yang sebenarnya mungkin tak sempat nak dengar ataupun tak sempat nak diketahui. So saya jadi medium untuk kita dengar dan kita santai-santai saja. Sebab kadang-kadang santai itu biar sampai kan. Santai itu biar sampai. InsyaAllah bersama dengan saya Abang Azim. Jangan lupa video ini juga akan dimuat naik ke YouTube saya, Muhammad Nur Azim bin Syari. Saya akan share link dan terima kasih kepada mereka yang sentiasa menyokong saya. Kepada yang tengok ni di YouTube, jangan lupa like dan subscribe serta share kepada kenalan-kenalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik datang daripada Allah dan yang lemah tu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya minta maaf. Jumpa lagi. Bye-bye.